Sejarah mencatatkan dakwah secara sembunyi dijalankan sekitar 3 tahun lamanya. Ketika itu Rasulullah SAW mempersiapkan sebahagian besar sahabat-sahabatnya dengan asas-asas akidah, ibadah dan akhlak yang tinggi. Kemudian tibalah waktunya untuk menyebarkan dakwah secara terang-terangan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Hashtag Mokasih Manfaat. Turunnya wahyu, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Maka janganlah engkau wahai Muhammad menyembah Tuhan yang lain selain Allah. Nescaya engkau akan menjadi dari golongan yang dikenakan azab siksaan. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Dan sampaikanlah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat. Sampai satu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk mengumumkan dakwah secara terbuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin." Maka sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Ayat ini merupakan isyarat perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memulakan langkah dakwah secara terang-terangan. Perkara pertama yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengumpulkan seluruh kaum keluarga Bani Hashim, termasuk Bani Muttalib dan Bani Abdul Manaf, supaya turut serta dalam perjumpaan itu, seakan tahu tujuan dan maksud apa yang hendak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab awal-awal lagi telah membantah percakapan baginda dengan mengatakan, mereka ni adalah pakcik-pakcik engkau dan juga sepupu engkau. Tak ada seorang pun yang datang kepada keturunan kita dan membawakan berita buruk seperti yang engkau bawakan. Baginda Nabi SAW tidak membalas apa-apa ketika itu. Baginda cuba mengumpulkan mereka untuk kali kedua. Pada kali inilah baginda Nabi SAW menjelaskan bahawa baginda adalah utusan Allah yang membawa kebenaran. Abu Talib sebagai orang yang rapat dengan baginda Nabi SAW menyokong apa yang diucapkan oleh anak saudara kesayangannya itu. Tapi itu tidak berlaku kepada Abu Lahab. Pendirian Abu Lahab sama seperti dalam pertemuan yang pertama. Bahkan Abu Lahab pula yang mencela dan memberi ancaman terhadap apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Sokongan dan jaminan perlindungan dari Abu Talib membuatkan baginda Rasulullah SAW semakin yakin untuk menyampaikan dakwah. Daripada riwayat Ibn Abbas, baginda Nabi SAW naik ke atas bukit Safa lalu menyeru seluruh Bani Quraisy yang terdiri daripada Bani Fihr dan Bani Adi supaya berkumpul. Kesemua mereka datang berkumpul. Mana yang tak dapat hadir atau uzur, mereka akan hantarkan wakil. Baginda Nabi SAW mengucapkan di hadapan manusia, "Ara'aitakum in akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqi." Sekiranya aku beritahu kalian ada sepasukan kuda perang di lembah sana yang bersedia untuk menyerang kalian, adakah kalian percaya kepada aku? Gelaran Al-Amin yang ada pada Nabi SAW membuatkan mana mungkin orang-orang Quraisy tidak percaya kepada baginda. Lantas baginda Nabi SAW menyambung, "Fa inni nadhirul lakum baina yaday azabin syadid." Sesungguhnya aku memberikan peringatan kepada kalian tentang azab yang pedih. Ketika inilah Abu Lahab mengangkat tangan dan menudingkan jarinya kepada Nabi SAW seraya berkata, "Tabbal laka sa'iral yawm, alihadha jama'tana." Celakalah engkau sepanjang hari. Kerana inikah engkau mengumpulkan kami? Celaan Abu Lahab ini dibalas terus oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dari surah Al-Masad, "Tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan binasalah dia bersama dengan hartanya, dan segala yang dia usahakannya itu tidak akan dapat menolongnya. Seruan dakwah terang-terangan ini telah memeranjatkan bangsa Quraisy umumnya yang selama ini menganggap dakwah baginda Nabi SAW tidaklah sampai ke tahap ini. Dari sinilah bermulanya siri penentangan kaum
kaum Quraisy terhadap seruan dakwah baginda, termasuk penentangan daripada Abu Lahab yang juga bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya apabila usaha dakwah ini mengancam kedudukan para pembesar, mencetuskan kegusaran mereka terhadap patung sembahan mereka selama ini dan menghapuskan perbuatan dan kepercayaan nenek moyang mereka yang diwarisi secara turun-temurun. Mereka menganggap perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwah telah merosakkan kepercayaan penduduk luar Makkah terhadap bangsa Quraisy. Mereka juga melihat perbuatan Nabi ini telah menjatuhkan maruah pemimpin dan menggugat penguasaan mereka terhadap bangsa Arab. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan pendekatan dari rumah ke rumah, sekitar pasar dan jalanan untuk menyebarkan dakwah. Begitu juga apabila masuknya musim haji, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan peluang untuk berdakwah kepada orang-orang yang datang ke Makkah untuk melaksanakan haji. Ketika ini, orang jahiliyah mengerjakan haji dengan cara nenek moyang mereka dan bukannya seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam. Pelbagai cara mereka gunakan untuk menghalang dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencemuh, menghina, melakukan jenaka yang berunsurkan ejekan, menuduh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pendusta, mentertawakan baginda sehingga tahap menyeksa para sahabat yang memeluk Islam. Dalam riwayat Ibn Ishaq menjelaskan, tokoh-tokoh pemuka Quraisy menemui Abu Talib dan mereka berkata, "Wahai Abu Talib, sesungguhnya anak saudara engkau tu telah mencela Tuhan-Tuhan kita, memperbodohkan agama pegangan kita, memperkecilkan pemikiran kita dan mendakwa datuk nenek kita dalam kesesatan. Kami menuntut sama ada engkau menghentikan dia ataupun kami akan cari jalan kami sendiri untuk menghentikan dia." Tetapi permintaan itu dibalas di mana beliau tidak akan sesekali meminta anak saudaranya itu untuk berhenti berdakwah. Pembesar Quraisy berkumpul dan mencari jalan untuk melabel Nabi dengan panggilan dan gelaran yang boleh mempengaruhi orang-orang Arab. Mereka meminta Al-Walid ibn Al-Mughirah untuk mengesahkan labelan-labelan mereka. Hujah tak ada, nak datangkan fakta juga tak mampu. Kumpul ramai-ramai, label je lah yang boleh. Mereka memanggil Nabi gila, tapi kata Al-Walid, dia tak gila. Kita semua kenal orang gila bagaimana sifatnya. Mereka menggelarkan Nabi SAW sebagai penyihir. Sihir pun bukan, sebab kata-kata Muhammad bukan mantra ataupun jampi, kata Al-Walid. Tapi akhirnya mereka semua sepakat untuk melabelkan Muhammad dengan labelan seorang penyihir, dan perkataan yang keluar dari mulut baginda Nabi SAW adalah sesuatu ilmu sihir yang dipelajari dari seseorang. Ada kalanya apabila baginda Nabi SAW bersama dengan orang-orang yang lemah di kalangan sahabat, orang Quraisy datang dan mengejek, inilah teman-teman Muhammad, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika fatanna ba'dahu bi ba'din liyaqulu أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين." Dan seperti itulah kami menguji sebahagian daripada mereka, yakni kaum Quraisy yang kaya raya, terhadap sebahagian yang lain, yakni kaum muslimin yang lemah dan miskin, sehingga mereka berkata, "Ini ke antara kita yang diberi kurniaan oleh Allah? Bukankah Allah lebih mengetahui tentang orang yang bersyukur?" Mereka memburuk-burukkan ajaran baginda dengan melontarkan fitnah. Mereka mengatakan kitab yang diada-adakan Muhammad pada waktu malam dan dibacakan pada waktu siang. Mereka menegah manusia daripada membaca Al-Quran dengan mengada-ngadakan pelbagai keraguan terhadap Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala merekodkan perkataan mereka ini di dalam firman-Nya, "Bal qalu adghathu ahlam bal iftarahu bal huwa sya'ir falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun." Mereka bukan saja menyifatkan Al-Quran itu sebagai sihir, bahkan mereka menuduh dengan berkata Al-Quran itu adalah perkara karut yang dimimpikan oleh Muhammad, bahkan perkara yang diada-adakan olehnya. Bahkan Muhammad sendiri adalah seorang penyair. Kalaulah dia itu sebenarnya seorang Rasul yang benar,
benar, maka sepatutnya dia membawakan kepada kita satu mukjizat, sebagaimana mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh rasul-rasul yang telah diutuskan dulu. Walau apa pun cara yang digunakan oleh kaum Quraisy untuk memesongkan muslimin dari mengikuti ajaran baginda, iman kaum muslimin tetap teguh. Malahan semakin ramai yang beriman dengan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat inilah Quraisy beralih pula kepada kaedah penyiksaan secara fizikal terhadap orang-orang muslimin, terutamanya mereka yang lemah dan terdiri dari kalangan hamba-hamba dan orang yang miskin. Siapakah dan golongan manakah yang diseksa oleh orang-orang Quraisy, dan apakah tindakan yang bakal dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Insya-Allah sama-sama kita ikuti sambungannya dalam video yang akan datang. Al-Khalifah Online #berkongsi manfaat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba